selain daripada menyokong calon kita, saya memang nak sampai ke Indra Mahkota ni. Sebab Indra Mahkota ini adalah kerusi pengkhianat. Ya, yang menang atas titik peluh orang bawah, yang menang kerana janji untuk menjaga kepentingan keadilan, tetapi sanggup khianat semata-mata nak pertahankan kerusi. Dan ini orang-orang yang tak patut, tak jadi ahli parlimen, patut ditendang keluar dari Indra Mahkota. Apa mesej pada anak-anak muda? Kita berjuang kerana prinsip. Kita berjuang kerana keyakinan, bukan berjuang kerana kerusi dan sanggup khianat. Ya. Apa isu yang digunakan oleh PAS yang sibuk menyokong ni? PAS, ya Allahu Akbar sokong ni Saifuddin. Tapi isu besar PAS ISAT, puluh ribu kumpul kerana menentang ISAT. Yang bawa ISAT ke parlimen siapa dia? Ya. Oh, dia kata sebab PH 7. Tak dibawa ke kabinet. Mahathir panggil Wetamurti, kemudian pakat dengan Saifuddin, terus bentang di parlimen. Saya, lepas saya bincang, saya bangun, saya minta ditangguhkan. Nak tolak tak boleh kerana Perdana Menteri PH. Nak terima tak boleh kerana saya anggap kain ini belum digunakan. Raja-raja Melayu bantah, rakyat bantah. Bincanglah dulu. Tapi inilah perangai orang. Nak jaga jawatan, dia sanggup khianat, dia sanggup bentang ISAT, dan dia guna PAS untuk sokong orang yang menyokong ISAT. Podah dengan PAS sekali. Jangan main. Apa prinsip apa? Kita hidup ni pegang pada prinsip. Ya. Jangan hanya semata-mata bicara Allahu Akbar. Kenakah kamu? Bila langgar peraturan pasal ISAT, Allahu Akbar di mana? Bukan saya marah dia ni, saya beritahu. Memang saya fed up orang macam ni. Yes. You menang dengan, saya tahu saya pernah datang dalam Mahkota 2013 masa kempen. Orang bawah, Kuantan, orang bawah, orang yang sokong kita ni banyak B40 ataupun kalau M40 lah yang maksimum lah. Tapi bagaimana boleh khianat begitu? Kalau dia keluar kerana nak jaga rakyat, kerana masa nak turun harga barang, kerana nak fikirkan pembangunan dan investment, okey. Ni dia masuk lagi rosak, ringgit lagi jatuh, pelaburan tak ada, yang ada kerusi mereka. Dia sokong Mahidin. Berapa menteri? 70 menteri. Berapa gaji? 70 ribu ringgit. Berapa banyak yang ditolong orang dalam Bogota? Poster memang mahal. Ya. Kalau tengok di antara parti terkaya di Malaysia sekarang ni bersatu, PN. Nombor 2 baru BN, nombor 3 kita. Dari mana duit? Masa darurat. Bila darurat, Muhyiddin guna darurat, semua projek no. Siapa penyokongnya? Saifuddin, Indra Mahkota. Projek no tender. You decide, negotiate, ambil commission. Kemudian, PAS sokong Allahu Akbar. What nonsense is this? Jadi sebab tu saudara, saya mula dengan itu dulu. Saya nak cerita, dia ramai juga orang Melayu, Cina, India pun ada. Saya nak cerita apa khianat dari segi budaya Melayu. Kerana orang pejuang-pejuang Melayu tak baca sejarah Melayu. Ya. Dalam sejarah Melayu, Cina, kalau tengok sejarah Cina, kalau khianat, itu memang no ampun. Jadi jangan satu undi Cina bagi kepada pengkhianat. Melayu, dalam sejarah Melayu, ada 2 tokoh pengkhianat, Raja Mendelia dan Sikitul, yang saya sebut di Kongres Keadilan dulu, dan saya akan ulang di Gombak nanti, kepala pengkhianat. Bila Raja Mendelia tak dapat projek, iri hati, maka dia komplot. Dia guna Sikitul ini, Barwah Haram Jadah ni, untuk fitnah
dan khianat. Saya nak ringkaskan cerita. Kemudian bila dikenal pasti, budaya Melayu menetapkan satu hukuman yang paling keras. Dia sula sampai mati. Sula ni banyak orang muda tak tahu. Dia ambil buluh, dia cucuk dari lubung sampai ke mulut dengan buluh. Itu disebut sula. S-U-L-A. Baik. Dah mati, tak habis. Dia perintahkan supaya rumah dia dibakar hangus. Tak habis. Tapak tanah rumah dia itu dicangkul supaya jangan ada kesan dicampak ke laut. Mesej dia apa? Mesej dia ialah budaya kita tidak mengizinkan orang khianat dengan fitnah, dengan tamak harta dan kedudukan sehingga meninggalkan perjuangan. Ini sebabnya si Kitul disula sehingga mati, rumahnya dibakar hangus dan tapak tanah rumah itu dicangkul, dicampak ke laut. Message, our culture, budaya kita tidak langsung memaafkan orang yang khianat, apalagi khianat kepada rakyat. Faham ya? Janganlah silap di Indra Mahkota. Jadi saya harap kawan-kawan, itu bab pertama. Bab kedua, kita orang Melayu, yang Melayu macam saya, dalam kempen tu, kita, sebab saya kata saya kena jadi ketua, tentu saya orang Melayu, saya tak mungkin meninggalkan orang Melayu, terutama yang miskin. Tetapi saya jadi ketua kepada negara Malaysia. Saya mesti pastikan rakyat kita, orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan, merasakan dia part and parcel. Dia sebahagian daripada keluarga negara kita. Jadi saya mesti bela mereka. Saya tak mau pergi cakap pada orang Melayu, jangan bimbang, jangan bimbang, saya tak perlu di Cina, India. Tak boleh. Saya bukan Bersatu, saya bukan Muhyiddin, saya bukan Ismail Sabri, saya bukan Zahid Hamidi, saya Anwar, dan saya committed dengan perjuangan ini. Untuk jadi ketua, kita kena kasih kepada rakyat, dan rakyat kasih kepada kita. Then there is the element of trust. Kita amanah dan orang percaya. Dan untuk itu, bagaimana kita boleh ketepikan? Oh, ketuanan Melayu, hidup Melayu, Melayu yang ramai macam ni, mengempat. Ni kampung nelayan, itu Melayu. Yang dia jaga tu 3-4 Melayu, ratus-ratus juta surat. Sebab itu bila kita declare assets, isytihar harta, PAS tak mau, Azmin pun cepat-cepat tak mau. Terbongkar, mampus dia. Ya, bagaimana pemimpin tak berani isytihar harta? Melainkan dia nak sorok harta dia. Ini keadaan. Sebab tu saya kata, siapa nak jadi calon Perdana Menteri? Boleh. Tak semestinya Anwar, Zahid, Ismail Sabri, Muhyiddin, dan sekarang Khairi Jamaluddin pun. Okey, mula dengan isytihar harta. Tunjuk berapa ratus juta kamu ada, berapa harta kamu simpan di Australia, di London, berapa kamu bagi kepada anak kamu, menantu kamu. Berani jadi calon Perdana Menteri. Kalau tidak, undur cepat. Bagaimana orang sokong Bersatu, sokong UMNO, tak berani suruh pemimpin dia isytihar harta? Bagaimana? Problem negara ini, negara ini ambil ketua, buat kapal untuk Melayu felt curi jaga. What happened? Kalau saya muda, aku dah berontak sekarang dah. Gegar dah Kuala Lumpur. Ya, tak boleh. Dan maruah kita dah. Jadi nak suruh, respect lah Melayu. Nak respect macam mana tengok Melayu? Ni curi, ni curi beli-belian untuk ini dia. Yang ni curi beli kat menantu dia. Yang ni bapak kamu punya negeri ke? You cannot. Ada limit.
negeri akan miskin, rakyat akan susah kalau tidak ada kesungguhan kita bawa perubahan ini. It's a serious matter. Saya minta maaf kalau bunyi keras dan tegas. I'm fed up. I'm telling you. Menang, okey, alhamdulillah. Kalah, I accept. Saya nak bagi tahu, saya tidak crazy sampai gila. But principles dan perjuangan, I will never compromise. Ya. Oh, orang kata Anwar sama. What sama? Kalau saya nak jadi Perdana Menteri, lama dah jadi Perdana Menteri. Ikut cium je tangan dia. Bagilah ke anak dia bilion. Saya Perdana Menteri. Siapa yang nak susah payah penjara. Kemudian ingat tahun lalu sebelum Ismail Sabri dilantik, 15 ahli parlimen saya. Ya, termasuk Najib dan Zahid. Kita tolak 2 nama itu, tinggal 13. Kita cukup jumlah. Patut esoknya saya akan sumpah. Siapa tak nak jadi Perdana Menteri? Sampai dengan baju hitam tu siap cek. Kata pukul 8 malam kita akan sokong. Kalau ada jaminan kita silam orang. Oh, no way. Saya kata saya boleh pakat, okey, jadi surat itu secret. Tapi yang surat pengakuan itu send to me, dia hantar kepada Agong yang sokong Anwar. Kami dengan ini menyokong Anwar Ibrahim Paul Dickson sebagai Perdana Menteri. Ya, kepada Agong, bukan kepada saya. Sebab tu saya diam mula-mula, kerana surat itu patut rahsia. Agong saya diam. Ya. Sehinggalah pasal salah yang propok dia bongkar. Kemudian Nazri Padang Rengas cakap, baru saya tak sanggup, saudara. Saya nak tegaskan sekali lagi, puluh tahun saya tunggu patut jadi Perdana Menteri, tapi saya tak sanggup khianat amanah, kerana saya dah janji. Mulut ni dengar. You tengok mata saya cakap, I promised you, kita negeri ini mesti negara hukum, ikut law. Mana mungkin saya sign surat, you curi motor, you tangkap masuk lock up, you curi puluh bilion, Perdana Menteri tulis surat, never mind, you are sick, I will never be a Prime Minister for you. Apa Muhyiddin kata? Inilah sebab Anwar jadi Perdana Menteri tepi seumur hidup. Muhyiddin better jadi Perdana Menteri tepi seumur hidup, jadi Perdana Menteri tengah yang merompak harta rakyat. Jadi sekarang ini saya tak parlimen tersebut. Now saya datang ke Indonesia, saya minta rakyat sokong Pakatan Harapan, dan insya-Allah saya boleh jadi Perdana Menteri. Bukan sokongan korporat-korporat, bukan sokongan elit politik yang sungguh minta kontrak, minta menteri, minta itu, tak ada. Semua calon-calon kita, dan saya salute pemimpin-pemimpin keadilan daripada Timbalan Presiden Rafizi sampai ke semua yang jadi calon, Anthony Lok dan semua dari DAP, Mat Sabu dan semua dari Amanah. Dia orang apa syarat orang jadi penunjukan ini dapat. Dia kata, Anwar, kita support you untuk menjalankan reform, selamatkan negara ini dari rasuah. Jadi kalau dapat mandat bulan ini, saudara, you can expect a new government. Bukan kerajaan baru, sistem baru. Tak ada lagi rasuah, tak ada lagi tipu rakyat. Betul saya cakap. Jangan ingat, Anwar sama dengan orang lain. Apa sama? Menteri 70 orang. Ambil main. Hidup Melayu. Saya buat reform. Reform apa? 70 menteri. Yang layak tak layak pun semua campur. Yang tak layak pun ramai. Ya. Jadi Perdana Menteri PKP terpanjang dalam dunia. Habis tutup, kedai semua tutup, restoran tutup, hotel tutup, warung-warung semua tutup. Orang nak cari makan pun susah. Tutup masa keadaan mendesak.
Ni yang jadi paling panjang di dunia sebab apa? Orang susah, orang beratur nak cari makan, ibu disusu, dia beli lampin anak. Dia tahu di atas, dia dah tahu semua. Keadaan terkawal dan kita bersyukur. Inilah contoh negara yang paling berjaya. Pak Abang, betul, not fair. Orang muda yang kena fikir. Pakcik marah ni sebab you tak boleh tipu rakyat macam ni. Kemudian bagi duit dan okey semua. Mana boleh? Saya tidak seperti mereka. Tak, saya bukan fitnah. I'm giving the facts. Betul tak PKP paling panjang di dunia? Yes. Betul tak 36,000 orang mati, beratus nisbah kepada penduduk, highest in the world, and you are proud of it? What sort of a leader are you? Kalau saya jadi Perdana Menteri, rakyat ramai mati, saya sedih. Saya minta ampun, minta maaf. Minta ampun kepada Allah, minta maaf. Tidak. Kita telah menjalankan program kesihatan yang paling berjaya di dunia. Kepala otak kau. That is the problem. Kalau orang putih kata no remorse, tak rasa salah, orang rasa saya paling berjaya. Dan masalahnya sebab bingai-bingai termasuk sekarang dalam PAS. Saya heran, PAS tu kawan saya lama, apa dia jadi ni Ustaz Adi? Bila dia tak boleh jawab, dia tak jawab. Kalau saya kata okey, jadi pimpinan, apa yang kita buat? Build trust, betulkan sistem negara. Stop kecurian, stop rasuah. Ini yang penting. Okey, ini yang penting. Kita kena mula dengan itu. Sebab itu saya bagi tahu di Ipoh, saya kata kalau jadi dah, dia orang bagi sokongan. Bukan saya offer, itu disokong oleh keadilan amanah DAP. Saya kata first thing saya buat, tolak gaji Perdana Menteri, tolak suruh. Sebab cukuplah gaji ahli tanah. Baik, itu satu. Menteri kena kurang 70 ni jok lawak. Orang susah, orang muda tak nak kerja. Muda gaji tak naik, gaji menteri 70,000. Itu pun perkara. Tak tambah pula duta khas. Duta khas allowance. Tak buat kerja apa. Ya. Ambil lagi penasihat kepada ekonomi, Perdana Menteri. Semua bagi-bagi agih. You cakap banyak. Kemudian nak ambil hati saya pula. Panggil saya, bagi surat. Anwar, Ketua Pembangkang, dilantik sebagai taraf menteri. Allowance saya kira-kira RM50,000 sebulan. Tapi dia silap orang. Saya ucap terima kasih. Tapi saya kata saya tak boleh terima. Saya dah maruah. Kalau saya terima RM50,000 sebulan kerana kerja macam ini, saya nak berdepan dengan nelayan di Berserah, saya nak kata apa? Saudara-saudara nelayan, saya adalah pejuang dan bela nasib nelayan. Untuk itu saya dapat RM50,000 sebulan. Dia kata, pirah muka kamu, haprak macam juga penyamun yang lain. Jadi saya tolak RM50,000 sebulan. You kalau dapat RM50,000 sebulan, ambil tak? Ambil. I mean, be honest, tak ada masalah. But saya tak boleh sebab saya cakap soal ini, bela nasib rakyat, jaga kepentingan rakyat. So saya tolak 2 kereta, tolak. Allah, takkan tak ada kereta. Itu mantan timbalan Perdana Menteri. Tak ada kereta. Ada, cukup lah. Yang nak tamak halubah ni sebab apa? Ini saya kata nak heran yang calon ni Saifuddin nak kianat lagi apa sah? Kamu miskin? Tak. Cukup lah. Tapi ini dia keadaan yang berlaku. Jadi kalau tanya, sama. No. Saya dah tunjuk. Jadi bila saya sebut, saya akan terima gaji. Saya sebut ini dengan keyakinan. Sebab apa? Nak bagi contoh. Gaji menteri kena turun. Ni duta-duta khas, sudahlah, tutup. Ada pejabat, tutup pejabat duta khas. Benda tak malu. Tak malu ke? Rakyat susah, kamu ada jawatan RM50,000-60,000 sebulan, tak ada kerja. Ni apa benda? Menang dengan Allahu Akbar saja. Apa benda? What man? Adalah honor sekali.
Itu dia, baik. Sekarang ni saya nak tanya, dah pegang jawatan untuk apa? Program kita. Ini beza kalau dengar ucapan Meiji apa semua duk marah saya Perdana Menteri tepi ni, PAS duk kata macam-macam. Saya kata, setelah kita dapat keyakinan itu, apa yang kita buat? Yang pertama, ekonomi. Kita ada konteks sekarang. Negeri China, India, Eropah, Turki, sahabat saya, Arab, Saudi, Qatar, Amerika, Eropah. Amerika saya masih bukan lembaga penasihat kepada syarikat besar Al Gore. Dia syarat dia, saya dengan Mary Robinson, ada seorang presiden Ireland dulu, dia bayar semua kos, tapi kita tak ambil duit. Sebab syarat dia ialah untuk memberikan pandangan tentang masalah rakyat umumnya. Tapi konteks itu penting. Saya jumpa pengusaha-pengusaha Amerika yang top, Eropah yang top. Saya pergi negeri China, disambut oleh menteri luar. Saya bukan menteri, saya ahli parlimen biasa. Dan saya berjumpa semua top Chinese business conglomerates. Saya pergi India, disambut oleh Perdana Menteri Modi, jumpa semua syarikat-syarikat besar. Pergi Indonesia, Jokowi di Istana Presiden di Bogor. Tempatnya cantik, perempuan pun cantik di Bogor. Saya nampak je. Gurau je. Baik. Singapura, jumpa Perdana Menteri Sian Lung, ada dinner dengan syarikat-syarikat besar. Ya, kalau Erdogan lebih lah, memang sahabat saya, sahabat karib. Sudah, untuk apa? Maknanya kalau kita ambil alih 20 hari bulan, bagi tempoh dalam beberapa minggu, kita panggil kawan-kawan ni, please, Malaysia mesti jadi destination you. Mari kita angkat semula Malaysia. Siapa tiba dia bilang? Ya, ini yang benda ni, ringgit jatuh. Tengku Zafrul kata no problem. Bank tak bagi pinjam, tak boleh. Dia pertahankan bank. Ada menteri kewangan yang jaga bank, bukan jaga. Ya, ni saya nak pergi di Kuala Selangor. Apa? Menteri kewangan, saya menteri kewangan 8 tahun. Betul kita jaga bank, tapi jangan tak jaga rakyat. Semua ikut bank. Sudah, itu program kita di antara lain peringkat awal. Apa kata PAS, UMNO bersatu? Kalau Anwar menang, dia ikut DAP, ikut Cina Komunis. Kemudian jantan boleh kahwin. Ni lebay. Ketua PAS Perak, Ustaz Hadi pun ulang. Ni apa ni? Bolehkah seorang ketua PAS, Parti Islam, boleh fitnah sebegitu rupa? Hina orang, aibkan orang. Bila saya jawab, Anwar tengok dia anti ulama. Jadi pengikut dia yang walak, ya Anwar anti ulama. Punya bangang. Apa dah jadi negara kita ini? Ya. Itu dibawa war-war hari-hari. Tanya, saya ada bukti. DAP memang akan kuasai. Saya nak sebut Ustaz Hadi, aku bukan bodoh. Aku kalau jadi ketua, aku tahu apa perasaan dan sikap dan harapan orang-orang Melayu. Tetapi aku tahu tanggungjawab aku mesti jaga perasaan orang Cina yang menjadi rakyat kita yang setia, orang India, Sabah dan Sarawak. You tengok jawapan saya, not defensive, tak apologetic. This is the truth. Saya hilang setengah-setengah sokongan. Orang Melayu takut dengan saya sebab dia kata saya sokong DAP, Cina Komunis. Saya tak boleh tolak ansur lagi. Kita dah merdeka 60 tahun lebih. Masa untuk kita bela nasib rakyat kita. You bercakap ketuanan Melayu, tengok Melayu, Kuantan, Besrah, Indra Mahkota. Melayu di bawah macam mana? Banding dengan Melayu yang atas, dia beza langit dengan bumi. Kekayaan ratus juta. Saya nak isytihar harta pun tak berani. Why? Sebab dia terlalu kaya. Ada menteri penuh dengan komisen. Seorang menteri pada Pahang, ingat jatuh helikopter. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tapi, iyalah, saya pun ingat dia kaya. Saya tidak jangka bila dia bergaduh, isteri dia bergaduh dengan mak dia, mana isteri lawan mak mertua, kekayaan dia berapa bilion? 2 bilion. How do we accept? Anak muda macam mana boleh terima ni? Mana boleh negara kita dipimpin oleh penghisap darah dan penipu. Ambil kekayaan bukan 20 juta, bukan 200 juta, 2,000 juta ringgit, dan kita kata hidup Melayu. Allahu Akbar. Apa jenis manusia? Tak ada maruah ke kita? Kemudian boleh cakap salah Cina. Boleh cakap ini Cina lah Cina. Sebab itu masalah Cina, masalah Melayu, dia bukan masalah kaum. Kita mesti angkat Melayu, termasuk yang muda-muda, yang pintar, yang baik, yang berakhlak dan punya etika dan nilai. Kita ambil orang Cina yang bersih, yang menentang rasuah, yang cerdik boleh bina. Kita minta orang-orang India yang punya capacity to lead, and we will work as a team. Ini yang saya nak sebut. Saya ada satu lagi ceramah. Okey. Boleh sikit lagi. Jadi minta. Tapi kalau ia bunyi seronok, bolehkah sokong? Bolehkah dalam 20 hari bulan saya angkat sumpah? Tapi kerusi belum cocok ini kali. Maknanya kita kena tambah 1-2 lagi. Dia Pahang dulu Indra Mahkota dengan Kuantan. Ini tak boleh tolak ansur, mesti menang. Kemudian kita kena tambah 2-3 lagi. Bentung memang kita dah menang. Rauk. Dan kita kena tambah 2-3 lagi. Ya. Sekarang ni Temeloh, Bera. Itu hari ni okey. Bila Bera, saya ada bukti. Hari ini ada tentera mengundi untuk Bera. Undi pos. Disertakan nota RM300. Di forward sampai kepada saya. Jadi saya kata SPR mesti bertindak. Betul. Semaya saya beri jawab, tak boleh Anwar tuduh tentera rasuah. Nak kata tak cerdik. Mai itu kawan. Saya tak mau nak cakap lebih. Tapi sudahlah. Dasar ekonomi, ada dasar ekonomi dia. Ada kena bincang mutu pendidikan, mutu kesihatan, masalah kemiskinan rakyat, kesenjangan. Berani ke dia berdepan dengan tokoh-tokoh besar mengatakan harga minyak kelapa sawit, minyak mentah makan mesti diturunkan? Berani ke? Tak ada. Tak ada. Saya minta untuk debat, dia kata apa? Bukan budaya kita. Quran dalam soal debat ada. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seru dengan jalan istilah yang baik, bahasa yang baik. Kalau pun nak berbahas, wajadil, mana bermujadalah, kalau berbahas, kalau exchange of views, maknanya boleh berbahas. Berbahaslah dengan perkataan yang baik. Itu main tak ni lagi. Jadi SPR ambil ini PDRM, hantar kat dia please. Dah berganggu kau tu. Ya, hantar satu kopi kat dia. You hantar kat Menteri Dalam Negeri je. Siapa Menteri Dalam Negeri? Zak. Lebih kurang. Baik. Jadi yang saya sebut di sini keadaan yang berlaku. Semalam Rafizi bongkar satu lagi cerita. Okey. Mengamuk. Rafizi kata ya, satu syarikat diberi apa nama? Mangku Bumi.
Mangku Bumi. Saya bunyi macam Mangku Ayun. Jadi syarikat Mangku Ayun alias Mangku Bumi diberikan, dia patut jawab. Saman berapa jawab? Bila kita tanya, dia jawab. Saya di Perak itu tak apa, esok ke Sabah 2 hari lagi ke Tambun, saya nak bantu bagi kontrak jalan lupa-lupa cari. Kemudian ambil tanah-tanah di Melayu, kemudian hidup Melayu, ambil tanah di Melayu, share sama dia. Saya ni nak bagi notis, tapi hari ni dia kena jawab. Apa mesej dia? Tak berhenti, you lantiklah dari Mahathir ganti Najib, Dolah Najib sampai kepada masa Dolah yang jadi rajanya siapa? AJ. Lepas tu ganti dengan balik, kemudian Najib, kemudian Mahathir balik. Mahathir janji sign tu, dia sign, dia dah sign. Dia sign, kemudian dia terlupa. Terlepas lagi. Dia Anwar tepi. Tapi saya terima. Ada hikmah dia apa? Hikmah dia, kalau Anwar jadi Perdana Menteri, bukan orang-orang ini nak tentukan, rakyat yang tentukan. Yang tu saya doa betul. Habis Mahathir ganti Maidin, naik 70 menteri, tutup habis 2 tahun, mati 36,000 orang. Kontrak tak boleh sidang, dan darurat penting. Dan negara sedang berhadapan satu krisis kesihatan yang besar di dunia, dan WHO kata begini, kata pakar ini, pakar apa, maka kita tak darurat. Tapi yang sembunyi, kita buat tender yang banyak, kutip sakau banyak. Sebab tu dia kaya raya sekarang. Dan siapa penyokong tegar dia? Ini ahli parlimen Indra Mahkota yang kita tendang keluar daripada saya pun tak apa, tapi sokong lagi baiklah. No change, please, terutama yang muda-muda, please help this country. Orang yang tak curi duit, save this country. Tak salah gaduh-gaduh Melayu, Cina, India. No, it's not a problem. Tak boleh, takkan selamat negara kita. Sedang cakap, pakai slogan Keno, anak Melayu ni anak kita. Saya selalu sebut, anak Cina pun anak kita. Apa salah dia lahir, kemudian apa salahkan? Sebab lahir, agama apa yang ajak begitu? Kalau dalam Islam, laqad karramna bani Adam, Allah have exalted the children of Adam, semua manusia. Saya pergi Fauzi dan Jamak Aisyah, jawab saya baik dengan Cina, dengan Kristian, tapi akidah saya tak bergoyang, akhlak saya kekal, keyakinan saya kekal, tapi saya di atas. Karena saya pimpin, bukan saya nak jadi Menteri Melayu Malaysia. Dah, saya jadi Perdana Menteri Malaysia. Saya nak Melayu ni percayalah, okey, Anwar ni okey. Saya our leader. Orang ini baru aman, am I right? Betul. Okey. Jadi saya harap dia tak jawab ni dasar ekonomi. Dia janji dah, bila kita menang dia akan bagi cuti. Saya jawab, Muhyiddin, bukan kamu bagi cuti, insyaAllah aku yang bagi cuti. Kemudian dasar ekonomi boleh withdraw daripada KWSP. Ini satu cadangan yang paling bangang yang saya tahu. Kalau 2 tahun dulu you cadang KWSP, okey. Sekarang orang tak ada duit dah. Yang ada RM10,000, biarlah dia tahan untuk masa depan dia. Kerajaan kena bantulah. Betulkan ekonomi, bawa pelaburan, kuatkan ringgit,
hentikan kecurian dan rompakan, kurangkan jumlah menteri. Ni duta-duta khas tutup ofisnya. Orang yang tak layak jadi nama kota dulu ni, buang dia, baru dia selamat. Ya, ini nak selamatkan macam mana? Kita nak selamatkan ekonomi priority. Kuantan ni boleh kita bagi kembang balik, tourism naik balik. Kita ada kapasiti. Ini Malaysia, bukan Zimbabwe. Kita ada keupayaan, tapi problem kita itu leadership, corrupt, greedy, arrogant, dan racist. Balik-balik kaum sama menyampak. Macam kita ni bukan Melayu. Macam kita ni jadi alat betul-betul. It's not fair. Not fair to us. Not fair to the Chinese. Not fair to the rakyat yang susah ni. Sebab tu saya kata, tak guna nak cakap banyak. Kita ada kuasa 19 bulan. Teach these guys a lesson and save this country. Ini saja. Ini saja. Masalah you tak ada power. 5 tahun you tidak akan ada kuasa. You have 5 years. Keputusan 19 hari bulan menentukan negara ini for 5 years. Anak muda ingat, every vote counts. You want to save, nak selamatkan negara 5 tahun, 19 hari bulan. Dan nak tunggu jentera PH saja bangkit? No, tak cukup. Semua kita make sure ahli. Tadi saya jumpa seorang mahasiswa dari Tambun. Dia tanya, dah beritahu keluarga? Belum. Ini masalah. Dia kata dia janji, okeylah. Kena kontak, bagi tahu, pujuk mereka, bagi risalah. Kadang-kadang orang lama-lama ni macam dulu, dia kata nak tukar tak boleh. Esok kalau tukar jadi macam musim Jepun dulu, tunggu kita. Jadi ada fikiran macam tu. Jangan marah, kena tarik mereka, minat mereka. Jadi every person, tiap orang mesti cuba hubungi keluarga, balik kampung, tolong diri kita, tolong selamatkan negara kita, supaya kita dapat tingkatkan mutu pendidikan, bagi peluang. Hentikan ni pembalakan orang besar-besar, duk ambil banyak-banyak ni. Apa dia? Balak ni rakyat punya, bukan elit politik punya. Dan cari pemimpin yang layak dan berani. Jangan lembab. Tak boleh. Nak lead the country, you jadi ketua kampung pun kena orang yang tegas. Betul orang kampung dia telan dia. Jadi penghulu pun begitu. Apatah lagi jadi Perdana Menteri. Kena. Saya pun tak lama jadi Perdana Menteri. Tapi tanggungjawab saya, sediakan barisan kedua. Anak-anak muda yang punya kelayakan, punya kepintaran, tarik mereka, jadikan mereka calon, tonjolkan mereka. Itu tanggungjawab kita orang lama. Ini yang transisi yang sesuai. Bukan jadi nak ambil kontrak ni lagi, kontrak ini nak ambil. Dulu masa Najib 1 MDB, sekarang DNB 18 bilion. You believe no tender. Siapa syarikat dapat? Diam. Macam mana kos? Diam. Berapa tahun? Diam. Ini yang disebut lagu Ultimate Sakau. Tadi ya saya minta sebut nama calon ni sekali. Rasa stick, saya pun tak hafal. Baik. Yang pertama, calon Parlimen Zuraidi Ismail. Zuraidi, mari sini. Boleh ya? Ada gaya? Okey. Zuraidi kena menang kerana kita nak satu daripada ahli parlimen yang akan bantu cukup nombor kita untuk tawan Putrajaya. Chan Chun Kwang Semambo.
Ini barisan kedua anak muda yang kita tonjolkan, the new face dalam politik Malaysia. Saudara Haji Zulkifli Mohamad Basra. Kombinasi yang mantap. Boleh? Saya nak beritahu, ini pilihan raya penentu peta politik negara kita. Nak kekal masa sekarang, UMNO bersatu lebih kurang. Kalau dengar teks ucapan Muhyiddin masa langkah syaratan, apa dia kata? Sama je UMNO dengan bersatu ni. Tak ada sama. Tak ada beza. Dia boleh ganti-ganti. Sebab tu hari ini Setiausaha Majlis Syura PAS, esok calon UMNO. Tak pelik. Setiausaha leading clericnya Association of PAS tak jadi calon, esok jadi calon UMNO. Syahidan Kasim hari ini pemimpin UMNO, mantan Menteri Besar, esok calon Perikatan Nasional, disokong kuat oleh PAS. Allahu Akbar. Ya. Dan anak-anak Tok Buni Aziz diketepikan. Saya ambil Nik Umar dan bertanding di Pasir Salam. Anak Ustaz Fadil, no, mantan Presiden PAS yang baik, yang berwibawa, kita ambil bertanding Parlimen Tampin. Anak Mujahid Yusof Rawa, mantan Musyidul Am dan Presiden PAS, bertanding atas Pakatan Harapan di Parit Kuta. Reformasi!